وأصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang dengan kerana nikmatnya seluruh kebaikan-kebaikan itu menjadi sempurna. Dialah Allah, Tuhan yang telah menyediakan nikmat kepada seluruh hamba-Nya sebelum ia dilahirkan. Dialah Allah yang memberikan nikmat kepada seluruh para hamba-Nya sebelum hamba-Nya meminta. Dan dialah Allah yang telah pun menganugerahkan nikmat walaupun manusia itu mengingkari dan tidak mengikuti perintahnya. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang dengan kerana nikmatnya itu seluruh kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man wala. Semoga selawat dan salam senantiasa Allah curahkan untuk hamba kekasih-Nya, manusia agung yang pernah diutuskan hidup di atas muka bumi, yang membawa risalah tauhid dan agama yang mulia, yakni Islam. Dialah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat dan salam itu bersambung kepada seluruh ahli keluarga baginda yang mulia, isteri-isteri baginda dalam kalangan ummahatul mukminin, putra-putri baginda, orang-orang yang telah pun Allah rezekikan mereka hidup bersama dengan baginda dalam kalangan para sahabat, orang-orang yang datang selepas daripada mereka. Semoga Allah merahmati dan meredai kita dengan mereka. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Thumma amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai sekalian hamba-hamba Allah yang beriman, Allah menyeru dan memanggil orang-orang yang beriman ini di dalam Al-Quran kurang lebih 89 kali. Allah memberi pengiktirafan di kalangan hamba-Nya ada yang beriman. Yang tidak beriman silakan tutup telinga, keluar dan pergi jauh-jauh. Seruan ini hanya untuk orang-orang yang beriman sahaja. Di dalam 89 seruan itu salah satunya Allah menyebut, wa kunu ma'as sadiqin, bertakwalah kamu kepada Allah Jalla wa Ala dan duduklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar dalam ketakwaan mereka kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala menghimpunkan kita dan memberi rezeki kepada kita untuk duduk bersama orang-orang saleh, orang-orang yang baik di kalangan para hamba-Nya yang bertakwa, insya-Allah. Yang dirahmati oleh Allah, lagi amat dikasihi dan dimuliakan Al-Fadil Al-Ustaz Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, Pemurusaha, Tuan Nazir, para pegawai dan seluruh pimpinan jawatan kuasa masjid kita yang tercinta ini. Seterusnya Tan Sri, Puan Sri, Datuk Sri, Datin Sri, Datuk-datuk, Datin-datin, Tuan-tuan haji, Puan-puan hajjah, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan guru, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat bil khusus, ayah ibu yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah. Manusia yang bersyukur ini di dalam hadis
yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan sanad yang sahih. Sekurang-kurangnya ada 3 kelebihan. Pertama, Allah jadikan setiap kesulitan itu ada jalan keluar. Yang kedua, Allah jadikan setiap hutang piutang itu dapat dilaksanakan atau dilunaskan. Dan yang ketiga, di saat kehilangan rezeki, Allah berikan dalam bentuk yang tidak disangka-sangka. Sebahagian dalam kalangan manusia telah pun Allah buktikan, bahkan banyak dan ramai manusia menikmati nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ayah dan ibuku sekalian, kita baru sahaja melewati bulan Syawal. Bahkan terakhir semalam mungkin atau 2 hari yang lalu, masih lagi di beberapa tempat meraihkan Aidul Fitri di hujung atau pada hari-hari yang terakhir. Kerana sebagai salah satu bentuk kesyukuran dan terima kasih seorang hamba yang tidak terhingga ke hadrat Allah Jalla wa'ala kerana mengurniakan nikmat setelah Ramadan itu dikecapi. Dan kita sekurang-kurangnya telah pun meninggalkan Ramadan 31 atau 32 hari yang lalu. Cerita tentang Ramadan ni sudah tidak lagi diperdengarkan kepada kita, atau sudah tidak lagi kita mendengarkannya, baik dari sudut kelebihannya, keistimewaannya, kurniaannya, fadilatnya, ganjarannya, dan seluruh apa yang ada di dalam bulan Ramadan itu telah pun kita tinggalkan sama sekali. Yang ada pada hari ini, kita melewati hari-hari yang mendatang, kerana itulah kebiasaan yang manusia akan lakukan. Saya ingin menarik sedikit perhatian. Ketika kita selesai beribadah di bulan Ramadan, kurang lebih 30 hari lamanya, keluar sahaja kita daripada bulan yang mulia itu, ada satu perkara yang perlu untuk kita berikan perhatian. Satu ketika, kata Al-Imam Al-Bukhari, meriwayatkan daripada Abdurrahman ibn Sakhar radhiyallahu an, atau nama popularnya adalah Abu Hurairah, yang memegang gelaran the most prolific narrator of hadith, yang sekurang-kurang meriwayat daripada baginda sejumlah 5,274 hadis sahih. Salah satunya, Rasul sallallahu alaihi wasallam pada satu ketika, baginda Nabi yang mulia ini dalam rangka untuk menyampaikan khutbah di kota Madinah, atau lebih spesifik di dalam Masjid An-Nabawiyah Asy-Syarifah. Ketika baginda Nabi yang mulia ini melangkah kakinya menaiki mimbar, naik sahaja, langkah sahaja pada tangga yang pertama itu, kata Rasul, ja'ani Jibril alaihi salatu wassalam wa huwa yaqul ya Muhammad, telah datang kepada aku Jibril alaihi salatu wassalam. Ketika Jibril yang mulia datang kepada aku, lalu dia berkata, wahai Muhammad, syaqiyun abdun, syaqiyun abdun. Mohon maaf menterjemahkan kalimah syaqiyun. Syaqiyun ini kalimah atau perkataan bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu, maksud kalimah syaqiyun adalah celaka. Celaka. Kita dengar seseorang tu, dia sebut pada seseorang yang lain, celaka awak ni. Kita yang dengar, rasa tak kena, rasa pelik, rasa tak patut. Tak patut dia sebut perkataan celaka. Tak patut dia sebut, tak patut dia kata. Apatah lagi perkataan itu disebut pada kita, celaka awak ni. Oi, lagi kita tak senang duduk.
Tak senang duduk, nak marah, tak puas hati. Kerana apa? Perkataan itu cukup berbisa. Kena dengar di telinga kita ni. Allah, dia kata aku celaka. Jibril menyebut, ya Muhammad, syaqiyun abdun. Wahai Muhammad, dalam kalangan hamba Tuhan itu ada yang celaka. Yang sebut perkataan celaka ni bukan manusia, bukan Nabi, tapi adalah Jibril, malaikat Allah yang mulia, Ruhul Kudus, ketua kepada seluruh para malaikat yang Allah utuskan kepada manusia. Dan Allah cerita dalam surah At-Tahrim, yang mana sifat malaikat ni dua sahaja. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat yang mulia ini, makhluk yang Allah ciptakan ini, sama sekali tidak pernah ingkar bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, sesuai dengan perintah itulah yang akan dilaksanakan. Tiba-tiba Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, ya Muhammad, syaqiyun abdun. Wahai Muhammad, dalam hamba Tuhan itu ada yang celaka. Siapa yang celaka ni? Man adrakahu Ramadan fansalakha minhu falam yughfar lah. Yang celaka itu, kata Jibril, adalah apabila seseorang hamba yang Allah anugerahkan kepada dia kesempatan untuk dia hidup di dalam bulan Ramadan, dia menikmati setiap hari yang ada, bermula awal sehingga akhir Ramadan. Setelah dia keluar daripada bulan yang mulia ini, falam yughfarulah, sedikit pun Allah tidak ampuni dosa-dosanya. Allahu Akbar. Tuhan bukan cerita amalan tu terima. Kita ketika Ramadan ni, ketika Ramadan, itulah bulan yang paling lama sekali kita duduk dalam masjid. Itulah bulan yang paling banyak sekali bacaan Quran kita. Itulah bulan yang paling banyak rakaat yang kita salat atau kita tunaikan. Itulah bulan sedekah kita banyak, bagi makan pada jiran banyak, bagi makan pada orang yang berbuka. Kemudian kita ni banyak buat benda baik. Bila? Ramadan. Ramadan kita buat. Bermula awal Ramadan itu sampai habis kita buat. Yang kita tak bangun pada bulan-bulan yang lain, datang Ramadan kita qiyamul lail. Yang bulan lain kita tidak beriktikaf di masjid, kita duduk, bahkan kita tak balik. Allahu Akbar. Perasan tak perasan, sebahagian kita lakukan. Bahkan ada orang yang ambil cuti dah pula daripada pekerjaan. Qais Ibn Amir Al-Mullai, seorang tokoh dalam kalangan tabi'in, bukan setakat Ramadan, dia orang kaya, mempunyai gedung tekstil, gedung kain yang banyak besar, bahkan cawangan-cawangan dia merata bersepah. Ketika datangnya bulan Rejab, dia tutup seluruh toko, kedai-kedai dia tutup dah. Ketika orang datang kepada Qais Ibn Amir Al-Mullai, tanya, wahai tuan, kenapa pergi tutup kedai ni? Orang nak beli ramai lagi ni. Puasa pun tak lagi, raya apatah lagi. Dia kata, cukup, kerana Rejab ini sebentar lagi akan datang Ramadan kepada aku. Aku akan sibukkan diri aku dengan bacaan Al-Quran. Tu dia, tutup dah. Kita datang bulan Ramadan, sebahagian cuti sebulan cuti. Bahkan kalau ada appointment, urusan nak keluar negeri, outstation dan sebagainya, musafir, tahan dulu, tahan. Balik bila? 2-3 hari nak raya ni balik. Paling tidak. Ada orang tunggu hari raya dulu, selesai solat hari raya baru dia balik. Allah, banyak amalan kita ni. Allah tak cerita, Jibril tidak menyampaikan kepada Rasul tentang diterima amalan tu, tapi Jibril sebut ada yang celaka.
selepas Ramadan. Allahu Akbar. Man adrakahu Ramadan, sesiapa yang diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Siapa tu? Kita semua ni, kita semua masuk, kerana kita masih hidup pada hari ini. Menikmati hari-hari yang ada, bermula dari awal sampai habis kita duduk. Selesai 30 hari, malam hari raya kita bertakbir sampai pagi esok kita tunai solat hari raya. Selesai, Jibril berkata, falam yughfaru lah. Sedikit pun doa-doa yang dia minta dalam bulan Ramadan tu, yang dia aminkan bersama dengan imam, yang dia tadah tangan bermunajat ke hadrat Allah, Tuhan tak terima, tidak beri keampunan pada dia. Allahu Akbar. Dikhawatiri Allah tidak menerima, dan kita termasuk dalam golongan yang celaka. Nanti kita akan lihat siapa golongan yang celaka. Baik, ketika menyambut hari raya, hari itulah seorang ulama yang bernama Al-Imam Al-Hafidh Abdul Rahman ibn Ahmad ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, yang beliau ini telah pun kembali ke rahmatullah sekitar tahun 395 Hijrah, di usia 59 tahun, di kota Damaskus di Syria. Semoga Allah merahmati beliau. Mengungkapkan kata-kata yang cukup bermakna kepada orang-orang yang menyambut dan meraihkan Syawal. Kata beliau, laisal 'id liman labisal jadid, innamal 'id liman ta'atuhu tazid. Hari raya bukanlah milik orang-orang yang memakai pakaian yang baru pada 1 Syawal. Bukan. Tapi hari raya adalah milik orang-orang yang apabila sampai 1 Syawal, ta'atuhu tazid, bertambah ketaatan dia kepada Allah. Laisal 'id liman tajammala bil libas war rukub, innamal 'id liman ghufirat lahu dhunub. Hari raya bukanlah hari di mana manusia bermewah-mewahan dengan pakaian-pakaian yang mahal, saling tunjuk-menunjuk antara satu sama lain, aku lebih hebat. Bukan. Atau menayangkan kenderaan-kenderaan mereka yang mewah. Bukan. Tapi hari raya adalah milik liman ghufirat lahu dhunub. Bila tiba 1 Syawal, dosanya telah diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Baik, kita terakhir ibadat kita tadi bersama dengan imam adalah solat maghrib berjemaah. Dengan izin daripada Allah, sekejap lagi kita solat isyak berjemaah pula. Sebahagian kita tak keluar daripada masjid ni, sedang berada dalam mood yang baik, sedang ditulis oleh malaikah, iaitulah pahala yang berterusan. Datang ke masjid satu hal, tunggu solat berjemaah satu hal, solat berjemaah pula satu hal, duduk tunggu doa sekali dengan imam satu hal, tidak keluar daripada rumah Tuhan, duduk dalam majlis ilmu pula satu hal, tunggu pula sekejap lagi nak melaksanakan solat isyak berjemaah, sambil tunggu selepas azan solat sunat pula tu satu hal. Bermula kita datang tadi sampai kita balik sekejap lagi, banyak pahala tu, banyak. Tapi adakah Tuhan kira sebagai kebaikan untuk kita? Wallahu a'lam, belum tentu. Dan kita berharap semoga Tuhan terima. Seorang ulama hadis yang bernama Al-Imam Darul Qutni, dia menyebut manusia yang tergolong di dalam kata-kata Jibril tadi yang celaka, yang tidak diampuni dosa-dosanya, adalah manusia yang apabila dia melewati bulan Ramadan, dia menikmati hari-hari yang ada, dia beribadah di dalamnya, kemudian dia bercerita dan menunjuk amalan yang dia lakukan
kepada orang lain dengan harapan orang memuji kebaikan yang dia lakukan. Masjid ni semayang berapa rakaat tarawih? Oh, kita buat 8 ustaz. Tak boleh buat banyak, geng-geng sakit lutut ramai, semayang atas kursi pun ramai. Hak jenis kalau semayang banyak ni jadi gatal kepala, sakit kepala. Ada buat 8 sudah. Ui, lemah tempat ni, lemah. Pak saya bukan 20, 36 rakaat. Tu dia. Start lepas isyak tu pukul 9, 9.10. Sudah ni 12.30 1 pagi. Subhanallah. Tiap-tiap hari. Pak awak tunggu. Dah kalau saya cerita, takkan saya tak tunggu. Mesti saya tunggu. Sebab tu saya boleh cerita. Ni Ramadan ke-10 ni. Dia tanya sahabat dia sebelah, berapa banyak dah baca Quran? Oh, itulah duk cari dah Quran di rumah, tak jumpa lagi Quran di rumah. Kawan dia kata, tak jumpa lagi, kita 10 hari dah ni. Saya malam ni khatam kali ketiga dah. Nampak? Masjid ni Qiyamul Lail buat bila? Buat 10 malam akhir. Allah, tergamuk buat 10 malam akhir. Allah bagi 30 hari kan Ramadan. Kenapa tak buat di malam pertama lagi? Dah buka puasa kita boleh buat hari pertama. Kenapa qiyam tu tak boleh buat hari pertama? Kenapa? Saya bukan setakat hari pertama, bulan Syaban bangun dah. Cuma semalam lah. Kenapa pula semalam? Semalam yang saya semayang dan 12 rakaat aja semayang malam. Kenapa? Manusia seperti ini, selesai dia Ramadan, keluar pada 1 Syawal, Tuhan kata dia celaka. Dah celaka, takkan Tuhan nak terima. Ketika manusia itu solat, tak semayang lagi, baru nak agak takbir, baru dia niat salli fardal maghribi 3 raka'atin adaan ma'muman lillah. Kerana siapa dia semayang? Dia sebut di mulut dia lillah, kerana Allah. Allahu Akbar, akak takbir dia. Baca doa iftitah sebelum surah Fatihah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tak cukup di luar semayang dia sebut, Tuhan, aku nak semayang ni kerana-Mu Tuhan, kerana Kamu. Aku angkat takbir dalam solat, aku sebut sesungguhnya ibadah aku, solat aku, hidup mati aku kerana-Mu ya Allah, kerana-Mu, kerana Tuhan. Tak cukup lagi dalam tahiyat dia sebut lagi, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi Tuhan tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Kamu wahai Allah. Sebut lagi. Yang dia sebut, yang dia buat semua kerana Tuhan. Tapi betul ke kerana Tuhan tu? Gitu. Kerana itu ada sunnah kan? Setelah kita memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, selesai semayang, perkataan apa kita sebut dulu? Selesai semayang, perkataan apa kita sebut dulu? Istighfar kita sebut kan? Astaghfirullah. Kita sebut istighfar tu maksudnya, ya Allah, aku minta ampun, minta maaf pada Kamu ya Allah. Kenapa kita minta ampun? Sedangkan nak semayang awal tadi kita sebut, aku nak semayang kerana Kamu wahai Tuhan. Dalam semayang sebelum baca surah Al-Fatihah tu, baca doa iftitah, kerana-Mu wahai Tuhan. Kemudian doa di dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu, Tuhan, kepada Kamu kami sembah, wa iyyaka nasta'in, kepada Kamu kami minta ampun. Tahiyat lagi, bersaksi lagi. Tapi setelah kita bagi salam, kita istighfar, ya Allah, minta maaf ya Allah. Kenapa nak minta maaf? Kita semayang kan untuk Tuhan dah. Ironinya, kita minta maaf, istighfar, ibarat kita sebut, ya Allah, aku minta maaf kepadamu ya Allah, sekiranya dalam solat tadi ada cacat celah yang aku lakukan, maafkan aku ya Allah. Astaghfirullah. Ya Allah, dalam solat tadi tidak khusyuk ya Allah, rakaat pertama aku tidak berikan perhatian ya Allah, minta maaf ya Allah.
Ya Allah, aku sebut dengan lidahku bahawa aku solat ini kerana kamu ya Allah, tapi sebenarnya bukan ya Allah. Minta maaf ya Allah. Istighfar, kita minta maaf. Bahkan di dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-106, surah yang keempat, juzuk yang kelima, muka surat 96 ayat 106 kalau tak silap saya. Wastaghfirillah, Allah sebut, dan istighfar, mohon ampun, minta maaf kepada Allah. Lalu Allah perkenalkan siapa dia. Innallaha kana ghafur, dialah Tuhan yang di sisinya memiliki sifat ghafur, Tuhan yang maha memberi kemaafan. Kita ni syukur banyak. Allah tidak rezeki dan hidupkan kita sebagaimana orang-orang jahiliyah terdahulu. Tidak. Allah tidak takdirkan kita hidup seperti mereka. Macam mana kehidupan mereka? Mengambil sempena kata-kata Ja'far ibn Abi Talib yang merupakan Ahlul Bait. Cukup luar biasa Ja'far, keluarga Nabi. Allahu Akbar. Bahkan dia adalah sepupu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Rijalul hadis dan panglima pula dalam peperangan. Dan Allah sebut dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat 33. Allah kata, tetaplah kamu wahai perempuan-perempuan mukminah di rumah kamu, jangan keluar. Jangan kamu berhias dengan tata cara jahiliyah. Hendaklah kamu menyembah Allah dan Rasul. Hendaklah kamu menunaikan salat, mengeluarkan zakat, kerana itu kebaikan untuk kamu. Lalu Allah menyebut, innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait waliyutahhirakum tathira. Kerana Allah ingin mensucikan dan membersihkan kamu wahai ahlul bait dengan sebersih-bersihnya. Luar biasa. Ja'far ketika ditanya oleh pemerintah Ethiopia, Raja Najasyi yang menguasai wilayah Habasyah serta seluruh jajahan takluk pada waktu itu, ji'tukum min ba'id, kamu ramai-ramai ni 80 orang lebih datang dari tempat yang jauh, datang semata-mata nak meminta suaka perlindungan. Kamu buat apa di Mekah? Macam mana kamu hidup di sana? Apa yang kamu lalui? Ada ancaman kah? Ada musuh kah? Ada musibah kah? Ada kekangan apa-apa kah? Lalu kata Ja'far, ya Malik, wahai raja, kunna ahlul jahiliyah, kami semua ni adalah dalam kalangan kelompok jahiliyah. Kataan jahil ni, jahil lah. Jahil ni kalau kita sebut orang yang tidak mengetahui lah. Allah, jahilnya dia ni, gitu, tak tahu. Tetapi istilah Arab jahiliyah adalah manusia yang tidak mengenali hukum hakam, yang dalam kamus mereka semua benda mesti boleh buat. Tak ada benda yang tak boleh buat, mesti boleh. Nak buat apa, nak buat di mana, bagaimana caranya, tak boleh orang halang. Yang penting kita nak buat, kita buat. Halal haram, molek tak molek, baik buruk, dosa pahala, tak ada dalam kamus dia, tak ada. Ikut suka kita lah, kita nak buat apa, baik. Kata Ja'far, kunna ahlul jahiliyah. Apa yang kami buat di Mekah? Pertama, kata dia, na'budul asnam. Yang dikatakan berhala, patung-patung itu semua kami sembah, satu pun kami tidak tinggalkan. Banyak mana berhala ada di Mekah? Banyak. Imam Muslim di dalam sahihnya menyebut sekurang-kurang ada 360 berhala yang digantung di Sitrah Kaabah. Setiap berhala itu ada fungsi masing-masing. Suami isteri yang berkahwin, bertahun lamanya Tuhan tidak kurniakan zuriat, dia datang ke Mekah, dia puja berhala, semoga berhala itu memberikan zuriat. Ia ada bisnes, dia buat bisnes perniagaan, dia rugi,
Tiap-tiap kali rugi. Dia datang menyembah berhala, semoga berhala memberikan keuntungan. Dia melewati kemarau yang panjang, sehingga air setitik pun tidak jatuh atau turun dari langit. Ramai berbondong datang ke Mekah, puja berhala, semoga berhala menjatuhkan air hujan dari langit. Begitulah seterusnya. Yang nak bermusafir jauh, semoga ada keselamatan, puja berhala. Yang nak meninggalkan rumah kediaman, semoga selamat dan tidak dikacau atau dirampas, puja berhala, semoga beri keselamatan. Begitu kehidupan kami. Hak paling dahsyat, berhala ni sebelum ada memang berhala tu tak ada dah. Kami hak buat, kami ukir, kami letakkan nama, kami julang di tempat yang tinggi, kami sembah. Kalau tak setuju, kami hapuskan dan ganti dengan berhala yang baru. Itu dia. Riwayat yang daif menyebut sebahagian kibar orang-orang musyrik yang besar, yang mempunyai pengaruh yang cukup luar biasa, ada berhala yang kecil di dalam poket atau kantung mereka. Kerana itu dikatakan azimat, kemana sahaja mereka pergi, berhala itu akan jaga mereka. Na'budul asnam, kami keluarkan daripada poket kami, letak, kami sembah dia. Oh dahsyat. Kalau kita fikir, tak munasabah orang buat, hak tak munasabah tu berlaku. Yang kedua, wa na'kulul maitah, yang dikatakan bangkai, semua kami makan, tanpa satu pun kami tinggalkan, tidak ada. Bangkai semua kami makan. Baik, kita bukan bangkai. Terkadang sisa makanan anak kita pun kita tak makan dah. Kita suami isteri, anak 4 orang, masuk satu restoran. Datang pelayan dia, sebut, tuan nak makan apa? Kita sebut nak makan sekian, order 6 beranak. Sekali ngai, duduk sekejap dia datang. Datang portion semua besar-besar. Kita makan bahagian kita, isteri makan bahagian dia, anak-anak makan bahagian masing-masing. Kita tahu dah anak kita seorang satu memang confirm tak habis. Tapi biasalah anak. Kakak dia nak bahagian dia, adik nak bahagian dia, abang dia nak bahagian dia, mana boleh kongsi-kongsi. Dan kita tahu dah makanan ni mesti tak habis. Dah anak kita satu suap, 2 suap mula-mula guna sudu lah. Payah sangat, dia pegang, dia ramah dengan tangan. Dah kita makan habis bahagian kita, isteri pun kata, bang, nu anak tak habis, nu Allah kita tengok. Ayah nak makan macam mana ni, macam ni makanan. Oh tak apalah bang, makan lah. Oi, tak tergamuk saya nak makan, awak makan lah kalau awak nak. Walau tak berlaku pada orang, berlaku pada saya. Itu sisa makanan anak kita, bukan anak orang lain. Bukan meja sebelah, bukan. Bukan yang telah diorder entah mana-mana ke, kita tak tahu, bukan. Anak kita, atas meja kita pun kita tak makan, apatah lagi bangkai. Datang orang-orang jahiliyah, na'kulul maitah, semua dikatakan bangkai, satu pun kami tak tinggal, kami makan belaka. Allah. Termasuk sembelihan di atas nama berhala pun kami makan tanpa kecuali. Betul tak betul, kita ukur diri kita sendirilah. Kita tengok lalu kambing seekor lintas highway jalan tu, pam kena langgar, duduk situ sampai pagi esok. Paling tidak pun majlis daerah dia datang, dia kaut dengan bulldozer, buang lantas apa. Demi Allah, tidak ada seorang pun yang akan makan dan mengambil manfaat daripada bangkai tersebut. Kalau cerita untuk kegunaan ambil kulit dia, buat benda lain, itu cerita lain. Maksud saya makan. Na'kulul maitah, semua kami makan. Kita sisa anak pun kita tak makan dah. Saya lah terutama. Allah, tiba-tiba ada manusia makan bangkai. Itu yang berlaku. Kata Ja'far, kami makan semua yang dikatakan bangkai. Yang ketiga, wa na'til fawahish, semua benda-benda hak jahat, kezaliman, kemusnahan, mencari kehormatan, menjatuhkan maruah, mencalarkan air muka, semua kami buat. Tak kira macam mana pun, mesti kami buat. Tanpa ada satu pun kami tinggalkan, mesti kami buat.
Yang keempat, wanusiul jiwar, di kalangan jiran tetangga yang dekat dengan kami, rumah-rumah mereka tak setuju dengan kami, tak ikut cara kami halau mereka keluar dari rumah-rumah kediaman, kami jadikan rumah-rumah mereka sebagai tempat tinggal kami. Itu dia. Kita kalau kita balah dengan jiran kita sebelah rumah, balah paling tinggi pun kita tak bercakap dengan dia, kita masam muka. Ataupun dia panggil nama kita, kita buat tak tahu je. Kita buat tak tahu, buat tak peduli, sebab kita nak marah dia. Kita halau ke dia dari rumah dia? Kita tak halau, rumah tu dia beli sendiri. Tanah tu cukai dia bayar, elektrik pun dia bayar. RM1 pun, 1 sen pun tak guna duit kita. Setakat kita tak puas hati dengan dia, paling tinggi kita masam muka. Tu pun boleh jadi sampai satu ketika terduduk kita nak minta tolong, tak ada orang lain, dah dia yang ada, terpaksa juga mengadap. Orang-orang jahiliyah tak puas hati dengan mereka, dia halau keluar dari rumah kediaman, padahal bukan rumah mereka. Dan setelah dihalau, rumah-rumah itu dijadikan tempat tinggal mereka pula. Wal'iyadzubillah. Dahsyat. Tuhan tak letak kita dalam kehidupan suasana seperti ini, tetapi unsur-unsur jahiliyah itu tetap ada, kena pada kita tempiasnya. Sebab itu Allah datangkan ayat, Allah menyebut wastaghfirillah, mari pada aku istighfar, mohon ampun kepada aku, nak minta maaf dengan aku. Baik, seorang anak, dia balik raya rumah dia di kampung halaman. Bila duduk di bandar ni, ada pekerjaan sendiri, position jawatan pula tinggi, suami isteri pula kerja hebat, gaji pula mahal dan tinggi, pakai pula kenderaan mewah, rumah pula besar. Kemudian anak-anak sekolah private, beli baju raya anak-anak bukan beli di tempat biasa, butik-butik tu. Tak tanya harga dah, pakai ambil try, confirm beres, letak atas meja, bayar berapa? 4,000, 5,000. Tak tanya dah harga, tak tanya dah diskaun ni. Janji saya ada, kena molek, setuju, beres bayar. Balik kampung halaman, biasalah lama tak balik, budak-budak pun jarang tengok kampung ni. Dah rumah mak kita pula, rumah biasa, aircon pun tak ada, bilik pun sempit. Mesin basuh tu spin tu pusing sendiri. Kita kena akak tebing dia tu, closer ni pusing sendiri nak spin. Allah daihnya rumah mak kita. Tiba-tiba anak kita duk main apa semua gitu gini, pakaian dia nak kena basuh, mak kita ambil semua letak dalam tu. Dia masuk air, dia letak sabun, luntur kena baju anak kita, jatuh warna ni. Selesai dia tengok, dia tanya mak dia, mak siapa basuh baju ni? Mak lah basuh. Kenapa? Mak buta kau tak nampak ke baju anak saya ni? Mak tahu berapa selah harga? Kenapa pula? Jatuh warna ni mak, saya nak beli ni bukan murah. Mak dia tanya berapa, biar mak gantilah, tak apa. Tak payah mak pun bukan ada duit, saya tahulah. Bulan-bulan saya yang bagi pada mak. Baik, jatuh air mata orang tua ni. Dia sebut pula, kalau macam ni lah mak, baik saya tak balik raya pun tak apa. Anak bukan tidur lah rumah, tidur lah aircon tu. Buka kereta, start engine, tekan aircon, anak duduk lah aircon. Allah, mak ni hinanya dia rasa, jatuh air mata. Baik, salah ke anak dengan mak tu? Tentulah salah. Salah kita dengan Tuhan banyak mana? Banyak mana salah kita dengan Tuhan? Start daripada kita akil balik dulu, sehingga hari ini kita berkahwin, bahkan kita ada isteri, kita ada anak, bahkan kita ada cucu. Banyak mana salah kita dengan Tuhan? Tentu dah kita sendiri tahu banyak salah kita dengan Tuhan. Baik, berapa banyak kita minta ampun pada Tuhan? Jujur demi Allah sebut, kalau tak ada lah Ramadan tu, memang tak minta lah kita ampun. Kalau nak doa sendiri minta maaf, memang ada.
Tambah-tambah saya nak minta buat apa, saya pun semua benda ada. Dunia itu di tangan saya, bahkan orang, manusia tunduk pada saya kalau saya nak apa-apa. Allah menyebut wastaghfirillah, datang minta ampun, minta maaf dengan aku. Lalu Tuhan perkenankan, Tuhan menyebut innallaha kana ghafur. Tuhan ni dia tak suruh minta saja-saja. Kita mungkin nak minta dengan manusia, sekali dua kita rasa tergamuk lagi. Tapi 4-5 kali kita minta, bukan setakat kita malu mata. Orang tu pun dengan Allah serabutlah dia, tiap-tiap kali minta, tiap-tiap kali minta. Ada masalah aku lah. Manusia jemu dengan kita, bahkan kita jemu dengan anak kita sendiri. Allah Jalla wa'ala perkenankan doa-doa selagi mana manusia itu minta kepadanya. Cuma jangan kita loket untuk menyebutkan dosa kita kepada Allah. Mintalah keampunan dengan Allah. Semoga Allah memberikan keampunan kepada kita, insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama di atas perkongsian ringkas ini. Semoga ia memberi kesan pada diri saya yang penuh kehinaan, dan semoga ia memberikan kesan yang baik kepada ayah dan ibuku sekalian. Sekali lagi terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.